bila Nabi tengok muka Abu Sufyan, Nabi pun tengok muka Abu Sufyan. Ketika itulah Nabi kalih ke arah lain. Nabi tak boleh tengok muka Abu Sufyan. Tuan-tuan, Nabi manusia. Nabi ada perasaan marah, Nabi ada perasaan sakit hati, Nabi ada perasaan suka. Tetapi Rasulullah SAW tidak menyimpan dendam. Bila Abu Sufyan mai ke arah sini, Nabi tengok belah ni. Abu Sufyan mai ke arah sini, Nabi tengok belah ni. Sampai kepada tahap bila Abu Sufyan bin Haris ni kata, "Ya Rasulullah, aku nak masuk Islam." Dia pun nyatakan syahadah dia. Tengok bahaya tuan. Dia pun nyatakan syahadah dia, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad wa asyhadu annaka Rasulullah." Dia dah masuk Islam. Tapi Nabi masih tidak mampu untuk melihat muka dia. Tuan-tuan, ini bukan dendam. Rasulullah bukan manusia yang berdendam dengan orang. Ramai orang buat macam-macam kat Nabi. Tetapi hati-hati. Ketika mana satu orang yang baik dan orang yang mulia dulu pernah baik dengan kita, sangat baik, tiba-tiba kita memusuhi dia di atas satu je kekhilafan yang dia buat. Dan Nabi tak buat khilaf apa-apa. Nabi cuma bawa Islam. Ketika itu Abu Sufyan mula memusuhi Nabi 20 tahun. Tidak ada peperangan kecuali Abu Sufyan bin Haris inilah yang akan menjadi perancang utama kepada Islam, ke atas Islam. Perang, dia yang akan merancang untuk menyerang Islam, perancang utama. Tidak ada siksaan yang dikenakan kecuali Abu Sufyan inilah yang merancang siksaan itu ke atas umat Islam. 20 tahun dia guna kemahiran lidah dia dan digunakan kemahiran kepanglimaan dia untuk meranakkan Islam. Nabi sangat kecil hati, Nabi sangat terasa. Orang baik yang macam ni tuan-tuan, kita baik dengan dia, tiba-tiba dia buat kat kita. Tuan-tuan, pengalaman sirah ni tuan-tuan, saya pernah lalu. Pengalaman sirah yang macam ni. Tuan-tuan, bila kita baca sirah kan, Allah menunjukkan kepada kita babak-babak dalam sirah ni sebahagiannya berlaku dalam hidup kita. Orang yang kita cukup baik, tiba-tiba dia buat satu nanya kat kita. Nanya yang cukup besar sekali dia buat. Kita tak boleh nak tengok muka dia. Tapi tak ada dendam. Tapi kita tak boleh tengok. Maka Rasulullah walaupun selepas Abu Sufyan Ibnul Haris melafazkan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah, kata Abu Sufyan, Nabi masih tidak mampu untuk memandang muka aku. Nabi tak boleh tengok muka dia. Abu Sufyan mai kan, Nabi kali ikut lain. Abu Sufyan mai, Nabi kali ikut lain. Kata Abu Sufyan, aku tetap memujuk Rasulullah, tapi tak terima. Kemudian Abu Sufyan melihat Abbas pak menakan Nabi. Dia nak guna Abbas. Dia kata Abbas ni bapa saudara kepada Abu Sufyan dan bapa saudara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, wahai Pak Long, Pak Ngah kan dia panggil kan, bahasa kita hari ni kan, dalam bahasa Arab ya am lah. Pak Long pujuklah Rasulullah kan, untuk terima keislaman saya, untuk Nabi seronok dengan keislaman saya. Abbas kata, tidak, demi Allah aku tidak akan bercakap dengan Rasulullah walau satu patah pun untuk pujuk Nabi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Rasulullah ni dia tak ada nak merajuk dengan orang, tak ada nak dendam. Ini sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sahabat tengok Nabi SAW tak suka kepada seseorang, seluruh sahabat Muhajirin dan Ansar tak suka orang tu. Sebab mereka tahu Nabi tidak pernah membenci kecuali kerana Allah. Orang curi duit Nabi, orang aniaya keluarga Nabi, orang fitnah Nabi, orang burukkan Nabi, Nabi tak ada dendam. Tapi kalau Nabi jadi tak suka, Nabi jadi berpaling, ada sesuatu. Maka kata Abbas, aku takkan bercakap dengan Rasulullah walaupun satu perkataan berkaitan dengan kamu, kata Abbas. Jadi Abu Sufyan dia jadi tak ada arah. Dia jadi tak ada arah. Tentu dia ada rasa nak masuk Islam. Kemudian dia nampak Ali sepupu dia lah. Sebab Sayyidina Ali sepupu Nabi, Sayyidina Ali juga sepupu Abu Sufyan. Dia berjumpa Sayyidina Ali, dia kata Ali,
tolonglah pujuk Nabi apa semua kan untuk terima aku. Sayyidina Ali kata minta maaf kan. Semua sahabat kenal Rasulullah. Rasulullah bukan jenis dendam dengan orang. Rasulullah bukan jenis, Nabi takkan marah kerana nafsu dia seperti saya dan kita semua. Nabi hanya marah kerana Allah. Sebab tu bila sahabat tengok Nabi marah, mereka takkan masuk campur. Hanya kerana Islam atau tergugat ataupun Allah itu dimain-mainkan, ketika itu saja Nabi akan marah. Lepas tu Abu Sufyan pergi kat Sayyidina Abu Bakar kan. Dia pergi kat Sayyidina Abu Bakar, dia pujuk Abu Bakar. Abu Bakar pun paling kat lain. Abu Sufyan pergi kat Sayyidina Umar, dia pujuk Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tak mau pujuk. Ni sambil berjalan ni, berapa jauh perjalanan apa semua, seorang-seorang semua kali kot lain, semua tak mau cakap sebab Rasulullah tidak bercakap. Sampai di satu tempat bernama Juhfah. Juhfah ni lebih kurang 150 km daripada Mekah. Lebih kurang lah 150 km daripada Mekah. Mereka dirikan kemah untuk Rasulullah. Kata Abu Sufyan, aku berdiri di depan kemah dengan anak aku. Aku tunggu Rasulullah. Tapi bila Nabi keluar daripada kemah tu, aku melihat Rasulullah tidak memandang kepada aku. Nabi pandang kot lain. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, 20 tahun ni. Dulu kawan baik, yang tu sepupu kita, kita masuk rumah mak dia, ayah dia masuk rumah ayah kita kawan merapat dengan dia. Tiba-tiba 20 tahun dia jadi musuh. Kata Abu Sufyan, Nabi tak tengok aku. Waktu tu lah aku sebut kepada orang ramai. Abu Sufyan sebut ke orang, dia kata, seandainya Rasulullah tidak mahu melihat wajah aku akan bawa diri mulai hari ini dengan anak aku ke mana sahaja sampai kami mati kelaparan dan kehausan. Berita tu sampai kat Nabi. Tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma akramaka ya Rasulullah. Ma akramaka. Mulianya akhlak Nabi. Bila berita tu sampai ke Nabi, kata Abu Sufyan, aku pun nak pi. Dia masuk Islam lah. Dia pun nak pi, tapi dia pergi berdiri kali terakhir. Nabi pun keluar kemah. Kali ni Nabi tengok dia. Tapi kata Abu Sufyan, Nabi tak senyum. Nabi tengok je. Aku tahu Nabi pandang muka aku itu bermaksud Nabi nak mula redha dengan aku. Tapi Nabi tak senyum. Tapi aku dah rasa terubat, kata Abu Sufyan, aku tidak meninggalkan Rasulullah sampai Nabi masuk Mekah. Abu Sufyan bin Haris pun dia masuk Mekah. Nabi pun berlakulah semua peristiwa pembukaan kota Mekah yang nanti kita akan dengar.